Baik, Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat hadir ke kelas pada pagi ini mengikut jadual waktu 2.0. Jadi kita diberi masa sejam untuk kita melakukan PDPR. Dalam masa ini juga saya akan ambil kehadiran ya. Jadi seorang sahaja lagi yang belum masuk, yang dah masuk ialah Farhana, Dorcas, Aisyah, Aileen, Chin, Nurul, Hani, Syafiqah Hani ya, Iza, Dini, Ilin, Tan, Mok, Nazira, Goh dan seorang lagi ya. Jadi untuk 2.0 jadual time jadual waktu 2.0 ini, setengah jam pertama kita akan buat lesson, setengah jam yang berikutnya awak akan buat tutorial, meaning buat kerja lah. Jadi semalam saya dah assign satu kerja. Nampaknya ada kawan kita ni yang sangat pantas ya. Malam tadi dah buat ya. Nanti malam besok malam mak dia komplain dengan saya tengah-tengah malam suruh nak buat kerja ya. Jadi awak nak buat awal boleh tapi jangan komplain. Ya, saya sebenarnya nak bagi buat tu 30 minit yang berikutnya ni. Tapi kalau dah buat awal, alhamdulillah saya ada murid-murid yang sangat rajin ya. Saya sangat bersyukur. Ya. Baik. Ada sebarang pertanyaan, kita tak ada, saya nak mula ya. Saya mula perkongsian ni, seorang lagi tu tak dapat masuk ya. Kelas kita pun dah pecah kepada dua ya. 5 Azalia di waktu yang lain. Okey, kita mulakan ya. Jadi tajuk kita pada hari ini ya adalah tentang bab 3 ya. Semua ada buku teks, kalau ada buka muka surat 37. Okey. Okey, dalam bab 7 pula. Dalam bab 3 ni ya, lihat latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen ya. Kita akan lihat bagaimana munculnya konsep raja berperlembagaan itu dan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Okey, dan kita juga akan melihat ya sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja ya. Bilakah Majlis Raja-Raja ini wujud ya, kita akan lihat dalam bab yang sama. Kemudian kita juga akan melihat ya apakah fungsi dan peran ataupun peranan ya yang di Pertuan Agong dan Raja mengikut Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan 63. Okey, dan kita juga akan melihat bagaimana sistem pemerintahan di negara kita ya menjalankan amalan demokrasi dan juga menjalankan pengasingan kuasa ya. Jadi dan yang terakhirnya kita akan melihat betapa uniknya ya sistem pemerintahan negara kita yang mengamalkan dua pemerintahan dalam masa yang sama, iaitu raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Okey. Sebelum itu saya nak tanya. Saya dah tak ada pernah cakap benda ni ya. Okey. Aisyah, apa yang anda faham lah ya dengan demokrasi berparlimen ni? Apa yang anda faham dengan demokrasi berparlimen? Aisyah? Demokrasi berparlimen ni dia macam ada menteri dia macam tu. Okey. Ada apa? Menteri-menteri macam tu. Ada menteri-menteri. Okey. Kalau tak ada menteri kita panggil apa ya? Okey. Hani, apa yang anda faham dengan demokrasi berparlimen? Boleh tak faham cikgu, tak tahu nak belajar hari ni ya. Okey, kita lihat tajuk kita pada hari ni. Kita akan terangkan masa kita belajar nantilah ya.
Okey, ada seorang dia tak masuk ni. Jadi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Semua nampak paparan yang dikongsikan? Nampak. Thank you. Okey, jadi kita lihat ya latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen di negara kita ya. Latar belakang ni kita boleh bahagikan kepada 5 latar belakang lah ya. 5 masa yang berlainan ya. Satu ialah semasa pemerintahan beraja iaitu semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, itu sistem pemerintahan beraja ni macam mana ya, kita nak lihat yang pertama. Yang kedua, pemerintahan beraja tu sebelum Perang Dunia yang kedua. Okey. Dan yang ketiga ialah pemerintahan beraja semasa pendudukan Jepun. Dan yang keempat ialah pemerintahan beraja selepas Perang Dunia yang kedua. Ya, dan akhir sekali selepas Perang Dunia kedua kita lihat pula senario kedudukan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang wujud selepas merdeka. Okey, dan pemerintahan beraja ini kita lihat dia berkembang dari zaman Melaka sampailah ke hari ini dan dia berkembang sejajar dengan peredaran masa itu. Okey? Okey. Okay, ada jelas ya. Yang kedua kita lihat slide yang kedua ni ialah kita pergi ke zaman Kesultanan Melayu Melaka seperti yang saya tunjukkan masa pertama semasa konsep raja itu muncul di zaman Melaka ya. Okey, di dalam Kesultanan Melayu Melaka kita dapati raja itu berwibawa ya. Apabila raja itu didapati berkuasa mutlak. Ya, dia berwibawa kerana dia mempunyai kuasa mutlak. Kuasa mutlak di sini bermaksud kuasa penuh ya. Dia berkuasa penuh dalam pentadbiran, dalam pemerintahan dan juga dalam soal-soal kehakiman. Ya, sebab itulah dalam pada masa lalu sebelum merdeka atau pada zaman Melaka kita lihat raja itu dikatakan undang-undang. Kerana apa yang keluar dari mulut raja itu menjadi undang-undang. Okey. Namun begitu di sini pada zaman Melaka kita dapati raja ini memerintah menggunakan 2 undang-undang yang bertulis ya. Pertama ialah tentang hukum kanun Melaka. Ini kita dah belajar masa form 4 Kalau saya tanya ni boleh ingat tak apa kandungan hukum kanun Melaka? Nak periksa tahun ni kan? Aileen, boleh ingat apa kandungan hukum kanun Melaka? Aileen? Okey. Apa yang awak ingat? Pasal keluarga pernikahan harus ada 4 orang saksi. Kalau ada 2 tu tak cukup. Tak boleh perempuan dan hampa. Okey, bagus. Nampaknya ada ingatan. Okey, kita tengok pula Eileen. Apa yang anda ingat tentang Undang-Undang Laut Melaka? Eileen? You Eileen? Nahkoda. Ya, nahkoda. Okey, lagi? Juga disebut tentang jenis-jenis hukuman terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan ya. Okey, jadi kena baca juga walaupun awak dah naik tingkat 5 ni yang tingkat 4 kena baca. Jadi formulanya sangat mudah. Awak baca tajuk bab 1 tingkatan 5, dalam masa yang sama awak ulang kaji bab 1 tingkatan 4. Habis di tingkatan 4 naik tingkatan 5. Begitu juga bila saya masuk bab 2 awak dah baca bab 2. So maksudnya sekarang awak dah baca bab 3 lah. Ya.
Jadi kena baca at least 10 kali ya untuk masuk ke dalam otak. Okey. Dan di sini kita lihat semula bahawa raja berkuasa mutlak dan namun begitu raja memerintah menggunakan undang-undang. Ya, dan apabila Islam datang ya, raja memperkukuhkan konsep Islam itu ya dengan menjadi ketua agama Islam. Okey? Dan di dalam zaman Melaka ini kita lihat raja adalah sumber undang-undang. Ya, raja berperanan sebagai ketua kerajaan. Raja juga berperanan sebagai ketua agama. Okey? Dan keabsahan. Apa maksud keabsahan? Keabsahan ni apa maksud? Kita tanya pelajar Melayu. Farhana. Apa maksud keabsahan? Kesahihan. Ya. Betul salah ya tindakan dia tu ya adalah terletak pada kedaulatan seseorang raja. Okey, jadi jelas dalam zaman Melaka raja berkuasa mutlak dalam semua aspek pentadbiran, pemerintahan, kehakiman. Ya, dengan kedatangan Islam kuasanya diperkukuhkan sebagai ketua agama ya. Raja adalah sumber undang-undang, raja adalah ketua kerajaan ya. Dan raja memerintah mengikut undang-undang ya, menggunakan undang-undang yang ada pada zaman Melaka. Okey, kita pergi kepada senario yang kedua, Kesultanan Melayu Melaka ya, selepas keruntuhan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi kalau kita lihat ya selepas keruntuhan Kesultanan Melayu Melaka ini, legasi Melaka, warisan Melaka, legasi ya atau warisan Melaka itu boleh dilihat di beberapa buah negeri. Contohnya legasi Melaka ya di Perak. Ya, apabila Sultan Melaka yang terakhir Sultan Mahmud tu lari ya akibat serangan Portugis. Ya, dia lari ke Johor, dia lari ke Riau dan akhirnya dia lari ke Kampar, Sumatera. Ya, sebelum dia mangkat di sana pada tahun 15 something, dah lupa dah saya pun. Okey, anak dia telah mengasaskan kerajaan di Johor. Ya, anaknya Sultan Alauddin Riayat Shah mengasaskan kerajaan di Johor. Dia ada dua anak ya. Satu lagi anaknya tu adalah Sultan Muzaffar Shah ya, yang asaskan kerajaan Perak hari ini. Sampailah keturunan Sultan Nazrin ya pada hari ini. Dan di Pahang pula memangnya Kesultanan Pahang itu adalah dari warisan atau legacy Kesultanan Melayu Melaka. Ya, apabila satu peristiwa di mana anak Tun Perak ya bermain sepak raga dan anak dia bila dia sepak bola sepak raga itu ya maaf saya Sultan Perak ni Sultan Pahang ya, anak Tun Perak ni ketika dia main sepak raga, dia punya raga tu, bola raga tu telah terkena pada destar atau tengkolok yang dipakai oleh anak raja Melaka pada ketika itu, Tun Ahmad namanya dan destarnya ataupun tengkoloknya tu jatuh ke bumi. Jadi kerana marah dia telah menikam anak Tun Perak. Ya, jadi Tun Perak ni merupakan bendara Melaka yang paling terkenal pada masa itu, paling hebat ya, paling menyumbang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Jadi Sultan terpaksa mengambil tindakan terhadap anaknya ya kerana bimbang akan menyebabkan kemurkaan atau kemarahan Tun Perak. Dan Sultan telah mengambil tindakan membuang anaknya itu ke Pahang ya. Selepas beberapa ketika kita dapati anaknya itu telah menjadi sultan di Pahang. Ya. Itu legasi di Melaka. Kalau kita lihat di Johor, Kesultanan Johor pula ya. Kalau kita lihat Kesultanan Johor ini dia telah bermula dengan Kesultanan di Terengganu, okey, Kesultanan Selangor. Ya, jadi
kesinambungan adalah daripada Kesultanan Terengganu dan Kesultanan Selangor. Apabila berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka, muncullah Kesultanan Kelantan, Kesultanan di Negeri Sembilan, Kesultanan di Negeri Perlis. Tapi Perlis dia mengekalkan gelaran raja. Baik, di Kedah pula kita lihat Kedah merupakan kerajaan terawal yang diasaskan di negara kita, Kesultanan Kedah. Itu mengikut kajian yang terbaru lah. Dahulu kita kata Melaka, tapi berdasarkan penemuan fakta yang baru, Kedah dikatakan sebagai kerajaan terawal diasaskan di negara kita. Okey, yang ketiga kita lihat, masih dua ni tak betul slide saya. Okey, pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia Kedua. Kita pergi kepada senario yang ketiga yang kedua, pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi kita lihat apabila British datang ke negara kita, pemerintahan British ini tidak dapat menguasai sepenuhnya pemerintahan di negara kita kerana adanya institusi raja. Jadi institusi raja ini telah menghalang penjajahan British sepenuhnya di negeri-negeri Melayu ini. Namun kita dapati British cuba melakukan penjajahannya dengan memaksa negeri-negeri Melayu ini menerima seorang presiden. Okey, jadi kita lihat negeri-negeri Melayu bersekutu ni seperti Dorcas, negeri-negeri Melayu bersekutu ni contohnya. Apa dia NNMB ni? Dorcas? Perak. Perak? Pahang. Pahang? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan? Selangor. Okey, Dorcas masih tidur. Dengar saya cakap lagi dia tidur. Okey, dan British hanya mengambil alih pentadbiran di negeri-negeri Melayu bersekutu ini. Terlihat British hanya mengambil alih pentadbiran di peringkat negeri. Mengambil pentadbiran peringkat besar negeri. Di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, raja masih kukuh berkuasa. Okey. Dan di sini kita lihat British juga telah meminta raja-raja Melayu menerima seorang penasihat. Jadi di negeri Melayu tidak bersekutu, dia terima penasihat. Di negeri Melayu bersekutu, mereka terpaksa menerima seorang presiden. Namun begitu penerimaan seorang penasihat, kita lihat pentadbiran negeri masih dijalankan oleh pembesar. Okey, jadi kesimpulan yang dapat kita buat sebelum Perang Dunia Kedua ini ialah raja-raja Melayu memerintah dengan campur tangan British melalui surat pengisytiharan dan perjanjian yang telah dibuat dengan raja-raja Melayu. Jadi mereka tak interfere macam itu saja. Mereka masuk dengan campur tangan itu melalui perjanjian dan juga surat perisytiharan daripada raja-raja Melayu. Okey, kalau kita lihat di negeri-negeri Melayu ini, kita lihat adanya undang-undang yang digubal. Contohnya di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, seperti Kerajaan Johor, kita ada undang-undang tubuh Kerajaan Johor. Di negeri Terengganu, kita ada undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu. Okey, kedua-dua undang-undang ini bertujuan untuk menunjukkan bahawa adanya pemerintahan raja berperlembagaan. Jadi raja berperlembagaan itu maksudnya adalah raja yang kuasanya tertakluk di bawah perlembagaan. Kalau kita tengok zaman Melaka tadi, kalau lihat zaman Melaka, mob.
bagaimana raja berbelagak perlembagaan itu kita nampak. Konsep tu dah ada tapi tidak disebutkan dengan jelas. Apa buktinya kuasa raja itu ada? Ya, Mak? Mak? Hukum Kanun Melaka. Ya, adanya hukum Kanun Melaka. Ini saya dah kata awal-awal tadi yang mana raja memerintah berdasarkan 2 undang-undang yang ada. Ya. Okey. Dan dengan adanya undang-undang tubuh kerajaan Johor ya, dan undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu ini, mereka berjaya menghalang perluasan kuasa British. Kalau kita lihat di Johor ya, Johor adalah negeri yang terakhir terpaksa menerima seorang penasihat British kerana Sultan Abu Bakar telah melaksanakan banyak pemodenan ya di Johor. Dan usaha untuk yang kedua je, undang-undang ini juga ya dapat mengekalkan kedaulatan ya bagi negeri Johor dan juga Terengganu. Okey, kesimpulannya raja sebelum Perang Dunia Kedua masih lagi ketua negeri yang mengesahkan undang-undang, dan negeri-negeri Melayu hanya menjadi negeri naungan British. Kenapa saya kata macam tu? Kerana raja-raja itu memerintah dengan campur tangan British itu melalui surat perisytiharan dan perjanjian yang telah dibuat ya. Bukanlah diberikan kuasa itu sepenuhnya kepada British. Maksudnya selepas Melaka jatuh, kuasa raja itu masih ada. Sebelum Perang Dunia Kedua pun kuasa raja itu masih ada. Okey, kita lihat pula semasa pendudukan Jepun ya. Semasa pendudukan Jepun, kedudukan raja-raja Melayu masih diiktiraf ya oleh Jepun. Dari segi adat dan budaya, Jepun memang menghormati adat budaya masyarakat di tanah Melayu pada ketika itu. Kalau kita belajar 4 tahun sudah ya. Jadi di sini raja-raja Melayu masih diiktiraf sebagai dalam hal ehwal agama. Raja-raja masih memperoleh pendapatan mereka ya, dan pengiktirafan ini telah dibuat ya semasa persidangan raja-raja Melayu dan Sumatera ya, untuk mengesahkan kedudukan raja itu. Maksudnya semasa pendudukan Jepun pun institusi raja itu tidak dihapuskan. Dia diteruskan. Sebab saya kata tadi, institusi raja ini diteruskan mengikut peredaran masa. Okey? Dan akhir sekali kita lihat walaupun ya kuasa raja itu dikekalkan, namun raja-raja itu diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun di tanah Melayu. Okey, yang keempatnya adalah pemerintahan beraja selepas Perang Dunia yang Kedua. Jadi selepas Perang Dunia yang Kedua ini, kita pada mulanya bila Malay Union ini diperkenalkan ya, pada 1 April 1946 ya, kita dapati kuasa raja itu telah hilang ya, kerana kuasa raja itu telah diambil alih oleh Ratu England melalui jawatan Gubernur. Ya, pada masa itu orang Melayu terpaksa, raja-raja Melayu terpaksa menurunkan tanda tangan ya. Ingat lagi ya peristiwa di mana mereka tidak diberi masa yang cukup untuk berbincang ya, dan tanda tangan telah dibuat dalam keadaan tergesa-gesa. Jadi apabila raja-raja Melayu ini sedar ya mereka hilang kuasa, mereka telah sepakat untuk menentang Malayan Union, dan kedudukan raja-raja itu dikembalikan semula ya, dengan pengenalan Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang mengangkat kedudukan raja-raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Jadi daripada konsep raja tadi, zaman Melaka, zaman sebelum Perang Dunia Kedua, zaman Jepun, selepas perang itu kedudukan raja berubah kepada raja berperlembagaan, iaitu raja yang kuasanya tertakluk kepada undang-undang.
Bukanlah nak kata sebelum tu tak ada, sebelum tu ada tapi tidak rasmi ya. Kalau kita lihat zaman Melaka pun ada undang-undang yang menentukan bidang kuasa seorang raja itu. Ya. Dan akhir sekali kita lihat semasa konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen di negara kita selepas merdeka ya. Dalam tahun 1957 Tanah Melayu telah merdeka melalui perundingan dan persetujuan ya raja-raja Melayu ya. Dua cara di sini ya. Saya tulis satu je. Secara perundingan dan persetujuan raja-raja Melayu. Awak pun dah study dah tajuk ni, tajuk akhir dalam tingkatan 4 tu bagaimana proses kemerdekaan diperolehi. Okay. Di sini pemerintahan beraja dikekalkan namun disesuaikan dengan konsep demokrasi. Okey. Yang ketiganya, yang di-Pertuan Agong telah dilantik sebagai ketua utama negara. Jadi selepas perang di kalangan 9 orang raja yang ada itu secara bergilir-gilir dilantik seorang yang di-Pertuan Agong untuk tempoh 5 tahun dan kita dikenali yang di-Pertuan Agong ini dianggap sebagai ketua utama negara. Okey. Dan akhir sekali kita lihat raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen ya dalam perlembagaan persekutuan mengiktiraf raja sebagai pemerintah. Kalau kita rujuk pada perlembagaan memang ada ditetapkan ya bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dan ataupun raja berperlembagaan yang mana kita akan lihat dalam episod akan datang. Okey. Jadi dalam masa yang sama keunikan pemerintahan negara kita adalah kita menerima demokrasi berparlimen di mana rakyat dan rakyat diberikan ya hak untuk mengundi. Okey. Kesimpulannya kita dapati pemerintahan beraja yang diperkenalkan ya sejak zaman Melaka itu telah ada sehingga kini dan menjadi warisan yang kekal sehingga hari ini. Ya, mungkin sehingga bila-bila kita tidak tahulah, mungkin ada perubahan di masa depan kita tidak tahu. Tapi kalau ada cubaan untuk mengubah kedudukan raja itu, tentu ada usaha untuk menghalangnya. Sebab kita dah lihat sebelum selepas Melaka jatuh pun institusi itu kekal. Ya? Sebelum perang pun institusi itu kekal. Jepun datang pun institusi itu kekal. Ya? Malayan Union sahaja yang telah mencabar kedudukan raja. Namun raja-raja Melayu dan pemimpin-pemimpin Melayu telah bersatu untuk mengekalkan kuasa raja itu. Okey? Dan kita lihat ya pemerintahan beraja ini merupakan punca dan identiti bagi kedaulatan negara kita. Okey, dan apabila adanya konsep pemerintahan beraja ini menunjukkan ya bahawa pembinaan negara bangsa menuju raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang ada di negara kita adalah berlandaskan permuafakatan. Okey, dan sistem tersebut wajar diteruskan, dipertahankan kerana ia menjadi tonggak kestabilan dan teras perpaduan. Okey, ada soalan? Ada soalan? Ada apa yang tak faham? Tai tak masuk lagi dalam ni. Okey, ada apa yang tak faham? Boleh tanya soalan? Tai yang tak masuk Tapi Tai dah buat kerja lah semalam jadi dia tak payah bangun awal gitu. Okey, ada soalan? Tak ada saya tanya Soalan pertama. Siapa-siapa dia jawab. Tak ada saya nak panggil nama. Okey, lesson akan datang saya tak nak tengok ikon, saya tengok muka. Hari ni saya bagi can. Mengapakah pentadbiran Jepun mengekalkan pemerintahan beraja di tanah Melayu? Mengapakah
pentadbiran Jepun mengekalkan pemerintahan beraja di tanah Melayu? Untuk mendapatkan sokongan. Okey, untuk mendapatkan sokongan. Lagi? Satu je. Bagilah dua. Dua jawapan. Tidak menimbulkan kekecohan. Ya, mengelakkan kekecohan berlaku ya, sebab Jepun pun dia dah study dah sejarah negara ini ya. Jadi dia lihat yang paling berkuasa, dan Jepun ni kita tadi pun saya dah cakap dia menghormati adat budaya masyarakat setempat. Walaupun dia melaksanakan dasar penjajahan, dia masih menghormati ya, sebab itulah dia mengekalkan juga institusi beraja. Dan dia juga lihat satu perkara orang-orang Melayu ini akan taat dan setia kepada raja kan. Jadi kalau institusi raja itu dikekalkan, rakyat akan terus memberi sokongan kepada Jepun. Ya, itu anggapan dia lah. Tapi akhirnya kita lihat orang Melayu pun menentang Jepun juga kan, walaupun institusi raja itu dikekalkan. Okey. Baik. Soalan seterusnya. Ada apa-apa soalan? Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, setengah jam ini saya nak bagi untuk tutorial anda. Saya akan kekal di dalam Google Meet ini. Yang nak left boleh left, tapi buat kerja yang saya dah bagi dalam tempoh setengah jam ini. Dan buat quiz ni saya akan share link buat quiz dulu. Quiz ni yang saya nak tengok dulu. Ya. Saya share dekat chat sini awak, dan saya share juga dalam grup lah in case tak jumpa dekat situ. Senang nak buka. Saya dah juga share satu latihan yang saya share di dalam awak punya Google Classroom. Saya dah assign pada awak, seorang telah hantar balik pada saya lah. Ya, saya rasa senang saya nak semak dalam tu lagi sebab kadang mata tak nampak Kalau dah tak ada pilihan, saya akan hantar macam-macam cara lah, saya akan belajar. Jadi saya akan cuba belajar. Jika tak ada apa-apa soalan, awak boleh tinggalkan Google Meet ni, tapi saya kekal boleh dihubungi melalui Meet ini, saya kekal di dalam ni. Dan saya juga akan kekal di dalam grup Telegram dan WhatsApp. Awak boleh tanya sembarang soalan. Okey, sekian. Terima kasih.